Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam Sembang Pis di Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia, KL Baca, siaran langsung untuk Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini salah seorang pegawai penolong pengarah bahagian hak cipta di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, iaitu Tuan Shaufiq Latif. Dan kita akan membicarakan topik tentang memahami hak cipta sebagai pengkarya, dan anda semua dialu-alukan untuk mengajukan sebarang pertanyaan berkenaan dengan hak cipta yang mungkin nanti boleh kita ajukan kembali kepada panel kita pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan saya nak alu-alukan juga tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Shaufiq, apa khabar? Waalaikumsalam Tuan. Baik, okey. Macam mana suasana di pejabat dalam tempoh PKPB ni? Okey ke semuanya? Jadi Alhamdulillah lah. Cuma nampak suasana pejabat ni macam sunyi sikit lah. Oh ya ke? Selalu kita pemenggilir kan. Faham. Jadi macam sekarang ni Tuan banyaknya berurusan di rumah ataupun sesekali ke pejabat ni Tuan? Saya sesekali ke pejabat lah. Cuma ada certain time kalau saya diperlukan di pejabat, saya akan ke pejabat lah. Tapi mostly saya memang kat rumah. Okey. Mostly kat rumah kan? Okey. Mostly kat rumah. Baik, okey. Topik yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah memahami hak cipta sebagai pengkarya, dan Tuan Shaufiq sebagai penolong pengarah di bahagian hak cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, kita akan membicarakan lebih lanjut tentang topik ini, dan mungkin nanti kita akan sentuh juga tentang buku yang dikeluarkan ataupun yang diterbitkan oleh Perbadanan Harta Intelek sendiri juga. Ada versi fizikalnya Tuan? Versi hard copy? Ada. Saya saja tadi boleh tunjuk dekat audiens kita kan. So kita ada. Boleh sekali lagi Tuan kita rapatkan sikit dekat kamera bagi nampak sikit. Copyright in an Internutshell. Dia bahasa Inggeris. Faham? Tak apa, nanti kita akan telusuri lebih lanjut sikit tentang buku ni nanti. Tetapi topik yang kita akan bicarakan adalah tentang memahami hak cipta sebagai pengkarya juga. Mungkin sedikitnya di peringkat awal ni Tuan Shaufiq, boleh kita terangkan sedikitlah tentang peranan IPO sendiri dalam hak cipta ini sendiri, terutamanya kepada pengkarya. Mungkin pengenalan dahulu. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang baru saksikan kita punya live ni. Okey, MIPO ni adalah sebuah badan kanun yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan. Okey. Dan tugas secara ringkas ni lah. Okey, tugas MIPO ni adalah kita nak melindungi harta-harta intelek yang direka cipta ataupun dicipta oleh pencipta. Jadi kalau dalam konteks pengkarya ataupun kita panggil sebagai industri perbukuan, kita panggil author. Mungkin dalam bahasa industri perbukuan, author ni adalah pengarang. Tetapi di bawah Akta Hak Cipta kita panggil pencipta. Jadi kenapa kita panggil pencipta? Adalah mereka ni mencipta karya. Jadi orang yang mencipta buku, basically dia mencipta karya. Jadi bila dia mencipta karya, mereka boleh daftarkan karya mereka di MIPO. Jadi dari situlah bermulanya perlindungan ataupun kita bagi orang kata sebagai kalau kita beli rumah, kita dapat grant rumah. Jadi kalau kita daftarkan kita punya buku, kita ada grant untuk buku tersebut. Itulah yang secara ringkas ni lah, bahasa mudah, apa yang MIPO boleh bantu pengkarya lah. Jadi bila kita dah ada grant kepada buku tersebut, jadi bila orang nak meniru ke ataupun orang nak menggunakan karya kita, saya menggunakan bahasa karya lah. Karya, tak kira lah karya apa sekalipun, buku, karya seni, karya muzik. Jadi mereka perlu minta kebenaran daripada pemilik ataupun pengkarya itu sendiri. Kalau bahasa mudah, pencipta. Itu. Baik. Jadi tugas MIPO kita menggalakkan orang untuk mendaftarkan karya. Faham. Baik. Saya nak kena jelaskan juga kepada audiens di sini. Mungkin Tuan Shaufiq boleh jelaskan sikit lagi, sebab saya kegusaran saya adalah berkenaan dengan perkataan grant itu sendiri juga, sebab kadang-kadang mungkin ada pengkarya yang akan faham grant ni adalah
mungkin dari segi bentuk pendanaan yang diberikan oleh pihak MyPo, mungkin itu yang fahami tadi kan. Jadi mungkin boleh perincikan lebih sikit tentang grant tersebut supaya tak tertukar dengan grant yang dalam bentuk pendanaan. Orang faham. Ini sebenarnya adalah analogi lah yang saya bahasakan lah. Kan? Kalau harta kita panggil grant, kalau manusia kita panggil suap beranak lah ataupun IC. Betul. Tetapi di bawah Akta Hak Cipta kita panggil akuan bersumpah. Akuan bersumpah, okey. Satu, dan kalau didaftarkan di MyPo, kita panggil sebagai, nama dia panjang sikit lah, notifikasi pemberitahuan sukarela hak cipta. Notifikasi pemberitahuan sukarela hak cipta. Hak cipta, ya betul. Okey, itulah dokumen dia lah. Dokumen lah kan. Maknanya bukan pendanaan yang diberikan oleh IPO kepada pencipta karya tadi, betul kan? Ya, betul. Saya nak kena jelas yang grant tu kan. Betul. Ada yang minta grant. Kadang-kadang saya nak explain macam mana kita nak explain pemberitaan sukarela cipta ni. Jadi macam grant lah senang kata. Macam tu. Tapi adakah IPO menyediakan grant pendanaan pula? Sajalah saya tanya. Kita tak sediakan grant. Kalau dia nak daftarkan karya dia, yang pertama dia kena buat akuan bersumpah dulu. Okey, faham. Akuan bersumpah lah. So dalam akuan bersumpah tu, dia kena nyatakan nama dia, tajuk karya dia, bila karya dia diterbitkan, okey, dan alamat rumah dia dan sebagainya lah. So yang paling penting adalah tajuk karya dan bila karya diterbitkan. So dari situ kita nak tahu siapa pemilik dia, which is pencipta lah yang mencipta karya di dalam borang akuan bersumpah tu. Borang ni ada dalam website kita lah, so boleh isi tu dulu. Maknanya boleh pergi ke website untuk muat turun borang yang Tuan Syafiq. Ya, betul. So bila dah siap isi, bawa akuan bersumpah tu ke MyIPO untuk kita bagikan borang-borang tambahan lah untuk diisi. Faham. Tapi kalau dalam tempoh sekarang ni yang contohnya PKPB dan sebagainya kan, mungkin pejabat sendiri tak buka ke atau kita buka. Kita masih menerima. Okey, tadi Tuan ada sebut tentang akuan bersumpah tadi kan. Jadi bila dalam akuan bersumpah tu tadi, kalau judul yang dinyatakan tu, tahun terbitan tu backdated, contoh macam tahun ni tahun 2020, mungkin dia nak mohon tu judulnya pada tahun 2012 misalnya. Boleh ke Tuan? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Maknanya untuk karya yang lepas pun boleh, karya yang akan datang macam mana Tuan? Karya akan datang tahun 2021 ke contohnya. Karya tu kena siap dulu. Oh, okey, faham. Maknanya bila dah siap, karya yang dah siap lah. Ya, betul. Kalau macam nak daftarkan karya yang tidak siap pun tak ada masalah. Tapi still kita nak tahu bila tarikh karya itu dibuat. So tidak semestinya diterbitkan. Okey, baik. Mungkin pertanyaan lain yang sebab saya selalu difahamkan macam ni jugalah Tuan kan. Contoh kalau tadi kita sebut juga tentang kad pengenalan ataupun surat beranak, Tuan ada nyatakan tadi kan. Selalunya sesebuah buku ni, kalau saya fokus kepada buku dulu Tuan mungkin pengkaryaan lain kita boleh bincangkan dalam sesi kejap lagi juga. Tapi kalau sebuah buku ni, ada yang mengatakan bahawa kalau ISBN dia dengan PDP tu, itulah macam kad pengenalan kepada buku tersebut kan. Tapi tadi Tuan ada cakap juga yang kalau pendaftaran di IPO itu juga adalah grant ataupun surat beranak kepada buku tu. Mungkin ada perbezaan antara ISBN, PDP dan juga grant yang dinyatakan oleh Tuan Syafiq tadi. Boleh kita. Okey, bagi secara ringkas ni lah ISBN ni dia adalah yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia lah. So kita kena submitkan beberapa salinan. So dia akan semak dan baru kita akan dapat nombor ISBN ataupun kita panggil National Standard Book Numbering lah kan. Kita panggil itulah. Itu adalah kita lebih kepada secara regulatory di bawah Akta Perpustakaan Negara lah kalau nak dapatkan. Yang tu tiada kena mengena dengan pemilikan hak cipta. Jadi Tuan, kalau kita nak membuktikan pemilikan hak cipta sebab
ISBN dia tidak boleh membuktikan bahawa apabila dia dapat ISBN tu, so pencipta tu bila dia buat buku tu milik dia. So dia tidak dapat membuktikan itu adalah buku dia. Tetapi kalau dia membuat akuan bersumpah di bawah Akta Hak Cipta, dia di bawah Seksyen 42 kan, kalau saya boleh lebih spesifik di bawah Akta Hak Cipta. Jadi dia telah menyatakan secara undang-undang bahawa buku tersebut adalah buku dia, dan dia telah menyatakan suatu akuan berkanun, yang mana akuan berkanun ni kalau dia menipu dan sebagainya, dia boleh diambil tindakan lah kan. Jadi di bawah Akta Hak Cipta ni, bila seseorang tu buat akuan bersumpah, bermakna dia telah menyatakan secara undang-undang yang buku tu milik dia. Jadi mana-mana pihak yang tidak puas hati ataupun mengatakan bahawa buku tu bukan milik dia, dia kena buktikan di mahkamah nantilah. Okey. Mana kata ISBN tu ialah ISBN penting sebagai kad pengenalan kedua kepada sesebuah buku. Ya, betul. Yang lebih untuk dari segi perundangan, kalau ikut yang saya faham tentang apa yang tuan sebut tadi adalah kalau ikutkan perundangannya, kalau nak memberitahu bahawa buku tersebut adalah hak milik saya sebagai penulis, jadi di MyIPO akan kiranya macam mengesahkan ataupun membuktikan bahawa buku tersebut adalah hak milik dia. Saya boleh kata dia sebagai insurans lah. Kita panggil sebagai ada insurans bahawa dia telah memiliki dokumen yang sah bahawa buku tersebut milik dia. Okey. Bila tuan cakap pasal insurans tadi, bermakna dalam masa sama insurans ni selalu kita akan ada premium kan, maksudnya bayaran so kalau permohonan tadi tu ada bayaran yang ditetapkan kepada MyIPO atau apa? Untuk buat akuan bersumpah cukup dia isi borang akuan bersumpah. Kita ada contoh di website kita. Betul. Dan bila dia perlu lampirkan sesalinan karya dia jugalah. Okey, dan letakkan di belakang akuan bersumpah dan pergi di mana-mana pejabat persedia sumpah untuk attested lah. Harga dia RM5 bayar kepada persedia sumpah je. Betul. Okey, tetapi kalau dia datang di MyIPO, dia nak daftarkan karya dia kena bawa akuan bersumpah dia balik. Dan first kali adalah dia kena isikan borang, kita panggil borang CR1. Okey. Harga dia RM30. Yang kedua dia bawa akuan bersumpah tadi kan. Yang ketiga bagi kita salinan karya dalam bentuk soft copy. Soft copy. Tak payah bawa hard copy lah. Tak payah. Okay. So keseluruhan ni harga dia murah aje. Borang CR1 RM30. Okay. Akuan bersumpah RM5 bayar di persedia sumpah. Okay. Dan yang ketiga salinan karya bergantung kepada saiz. Kalau dia letak dalam CD RM30. Kalau pendrive bergantung kepada saiz dia lah. Baik. Tapi secara kasarnya tadi RM35 lah lebih kurang. Tak adalah bahas untuk menyatakan. Tuan, beza kalau dia daftarkan di MyIPO, bukan sahaja dia akan dapat satu notis bahawa karya dia telah selamat dan dilindungi di bawah daftar hak cipta. So maknanya kita simpan karya dia dan kita akan keluarkan satu notis yang mana notis ni menyatakan karya ni adalah hak milik tuan. So notis tu kita ada some sort macam surat, ada jawatan negara dan nyata kuat lah. Maknanya kerajaan yang keluarkan. Itu beza dia. Tapi kalau buat akuan bersumpah saja, dia tak ada benda tu. Okay, faham. Tapi kan bila cakap pasal pencipta, pengkarya ni tadi, mungkin ada yang tertanya-tanya juga berkenaan dengan kalau karyanya diterbitkan oleh penerbit, adakah akuan bersumpah tersebut memang dibuat oleh sebagai pencipta karya penulis itu sendiri saja ataupun dibuat oleh penerbit buku yang mewakili karya tersebut? Okey, kalau dalam isu ni dia bergantung kalau ada perjanjian penerbitan ataupun publishing agreement. Publishing agreement ni kita perlu hargai, honor dulu. Kita perlu lihat apa terma dan syarat di dalam publishing agreement. Setakat manakah pemilikan pencipta dan setakat manakah pemilikan penerbit.
Faham? Mungkin sebab saya mungkin bukan pengkarya lah. Ni pun buku ni kita Saya tanya pun waktu dia datang pengkarya lah ni. mungkin lah kan. Mungkin lah sebagai contoh bila saya siapkan draft buku, so saya nak minta pihak penerbit lah untuk terbitkan karya saya. Saya bagilah raw draft. Mungkin kalau tersilap mungkin tuan boleh betulkan lah kan. So penerbit ni mungkin dia akan olah, dia akan edit, dia akan buat kulit buku, dia akan menyusun semula bab dan sebagainya. Jadi saya sebagai pekarya, di manakah pemilikan saya? Okey. So pemilikan saya adalah the raw draft itu sendiri. Okey. Dan penerbit mungkin bila dia dah buat kulit buku, so pemilik kulit buku adalah penerbit. Betul. So bila penerbit buat olahan, so arrangement kita panggil. So arrangement tu adalah milik penerbit. Kalau dia buat penyusunan bab ni dan sebagainya, dia ada sumbang sedikit idea. So setakat sumbangan idea adalah pemilik penerbit. Keadaan ini terjadi bila dia tiada publishing agreement lah. So akta hak cipta adalah terpakai. Faham? So kita akan lihat satu persatu lah di mana pemilikan antara pencipta, pengekarya atau pengarang dan penerbit itu sendirilah. Faham? Bermakna kalau ikut yang lebih saya mungkin boleh dalamkan sikit dalam apa yang kita bicarakan ni adalah kalau saya sebagai penulis misalnya, saya sebagai pencipta karya, pada skrip asal yang saya dah hasilkan tu saya boleh bawa ke MyPo untuk dapatkan grant tadi tu. Tapi kena lihat juga jika manuskrip tersebut diterbitkan oleh penerbit, kena lihat juga kepada terma-terma yang termaktub dalam kontrak perjanjian perbitan lah kan? Ya, betul. Baik, okey. Okey, baik, saya nak raikan juga sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan mana yang sedang bersama-sama dengan kita di KL Baca pada hari ini. Topik yang kita sembang pada hari ini adalah tentang memahami hak cipta sebagai pengkarya, dan mungkin kalau ada saya nak lihat tuan saya minta izin untuk lihat juga respons daripada audiens di sini. Kalau ada pertanyaan yang diajukan boleh tinggalkan di ruang komen, dan juga kalau ada nak berkongsi pengalaman pun boleh tinggalkan di ruang komen juga. Mungkin saya boleh tunjukkan di sini ada daripada ada soalan tuan daripada Puan Asilah Nur Ismail. Kalau menulis di Facebook boleh daftar hak cipta juga atau macam mana tuan? Ini soalan awal yang kita ada. Okey, dia macam ni bila kita menulis ataupun posting di sesuatu media sosial, dan bila kita menggunakan platform orang lain, perkara pertama yang kita kena tengok adalah apakah terma dan syarat platform tersebut. Okey. Kalau di Facebook sebagai contoh, bila kita post sesuatu ataupun kita post apa-apa karya ataupun caption, penulisan, gambar dan sebagainya, terma dan syarat dia ringkas je. Okey. Untuk tujuan perkongsian. Faham? Tujuan perkongsian di sini, Facebook dia tidak menyatakan untuk keuntungan ataupun bukan keuntungan. Tak ada. Bila dia kata perkongsian, pihak-pihak lain boleh share, boleh lihat, boleh baca, tetapi tak boleh download. Okey. Kalau banyak yang copy paste punya style sekarang ni macam mana tuan? Okey, yang tu saya tak mendapat nasihat lah, sebab terma dan syarat Facebook ada butang share. So, bila boleh share, so maknanya dibenarkan. Tetapi saya berbalik balik kepada soalan Puan Asilah tadi Okey, bila dia menulis di Facebook, kena pastikanlah adakah penulisan tu adalah karya dia ataupun karya orang lain. Faham? Kalau karya dia, tak ada masalah dia nak letak ke dan sebagainya. Tetapi kalau karya tu diambil pada orang lain, dia tidak kredit ke atas orang tersebut, maknanya boleh jadi plagiat tuan. Betul. Memang ada soalan kita tentang plagiat kejap lagi. Okey. So kena hati-hati.
Itu sebab saya tanya tadi sebab yelah memang tuan cakap tadi ada hutang share, tapi yang ramai juga orang buat kadang-kadang dia copy paste teks tertentu kan, lepas tu dia pergi letak dekat dia punya media sosial sendiri kan. Jadi itu tuan dah sebagai plagiat baik. Betul. Itu mungkin kita akan sembang lebih lanjut sikit tentang plagiat sekejap lagi. Betul. Saya mungkin nak ajukan pertanyaan lah sebab tadi kita dah cakap juga sebagai pencipta karya kan. Kita dah sebut tentang geran tadi dan sebagainya. Mungkin kita boleh lanjutkan sikit tuan kan tentang kenapa pentingnya hak cipta ni kepada seseorang pengkarya tersebut sendiri. Pada pandangan tuan itulah apa yang pentingnya. Pada pandangan saya, bila kita sebut kepentingan, kita akan fikir duit. Okey. Janaan income yang dia dapat kalau dia melindung karya dia. Katakanlah bila dia buat sesuatu karya yang dia buat, saya tidak rasa karya dia hanya semata-mata untuk dibaca saja. Dia mesti nak jana income daripada karya dia. So bila dia nak jana income daripada karya dia, dia perlu tahu apa yang dia kena buat. Yang pertama, dari sudut undang-undang, dia kena tahu kalau saya tidak melindungi karya dia di bawah undang-undang, pihak lain boleh mengambil karya dia dan menjadikan karya dia sebagai hak milik dia. Sebab apa? Sebab dia tidak melindungi karya dia di bawah hak cipta lah, undang-undang hak cipta. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada dia tidak untuk menjana pendapatan, dia sebagai pengkarya juga dia perlu tahu apa hak dia terhadap karya dia. Apa yang dia boleh benarkan orang lain guna dan apa yang dia boleh halang orang lain daripada menggunakan tanpa kebenaran dia. Itu yang paling penting. Katakanlah kalau ada orang nak gunakan karya dia untuk dimasukkan ke dalam filem, dimasukkan ke dalam muzik dan sebagainya. Pihak yang menggunakan perlu membayar amount kepada dia. Yang munasabah. Ataupun pengkarya tersebut tidak membenarkan karya dia untuk digunakan. Dia perlu tahu setakat mana penggunaan dia adalah dibenarkan. Sebab kadang-kadang di dalam pembelajaran, kadang-kadang kalau kita nak menggunakan buku untuk tujuan pembelajaran, Akta Hak Cipta membenarkan penggunaan tanpa kebenaran pengkarya untuk tujuan pembelajaran. So ada batas di situ. Jadi dia perlu tahu kalau pembelajaran, tetapi pembelajaran tu dia bukan lagi untuk tujuan keuntungan, untuk janaan duit kan. Dia dah boleh charge dah orang guna karya dia dekat situ. So itu adalah salah satu contoh lah. Dia perlu tahu hak dia, sejauh mana hak dia yang dia boleh buat dan dia boleh halang. Saya rasa itu saja yang kepentingan lah. Baik, kalau sebab tuan sebut juga tentang hak tadi kan, mungkin boleh jelaskan lebih lanjut sikit lah berkenaan dengan apakah hak-hak yang ada yang boleh pencipta dan pempunya karya hak cipta ni ada. Maksudnya apakah jenis hak-hak yang ada, kalau tuan boleh kongsikan. So kalau saya boleh jelaskan secara ringkas sebab kita merujuk kepada Akta Hak Cipta kalau kat sini Baik. Akta Hak Cipta 1987. Jadi kalau pengkarya nak tahu hak dia di mana, so buka saja section 13.1 Akta Hak Cipta. Alright. Secara ringkasnya, hak mereka ni dia ada 5 hak yang pengkarya perlu tahu. 5, okey. Yang pertama adalah hak untuk mengeluarkan semula karya mereka dalam apa-apa bentuk bahan. Jadi bermakna kalau orang lain dia nak ambil karya saya contohnya, dia nak photostate, dia nak photostate and then dia nak masukkan secara digital, dia nak masukkan dalam muzik, mengeluarkan semula ayat dia dalam apa-apa bentuk bahan. Jadi dia kena minta kebenaran saya. Okey, faham.
Apa jadi kalau dia tak minta kebenaran saya? Dia boleh saya boleh mengambil tindakan undang-undang sivil ke atas orang yang menggunakan tanpa kebenaran saya. Faham? So undang-undang Akta Hak Cipta 1987 melindungi seseorang lah. So yang kedua adalah penyampaian kepada orang awam. Buku sebagai contoh kalau sebab kita dalam diskusi perbukuan kan. Bila dia buat sharing buku, ada orang dia pergi stream kan, bila dia buat live sharing buku, dia pergi buat satu program, kalau nak baca buku live streaming aku kena bayar. Oh okey, faham. Tu penyampaian kepada orang awam lah dia kata kan. So tindakan tu dah salah. So duit-duit yang dia dapat sepatutnya perlu dipulangkan kepada pengkarya. So itu hak-hak yang dia boleh halang. So yang ketiga adalah pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam. Okay. So maknanya kat sini kalau kita buat buku, kita recite saja dan sebagainya kan, kita tunjukkan karya kita dan sebagainya, kita boleh halang perkara tersebut daripada berlaku lah. Tu hak yang dijamin kalau kita adalah pengkarya ataupun pencipta. Yang keempat adalah pengedaran salinan kepada pihak awam ataupun distribution. So pengedaran salinan ni adalah bila kita dah jual karya kepada orang lain, kita boleh halang hak edaran kepada orang-orang tertentu saja, exclusive rights, bahawa dia dibenarkan untuk mengedar dan sebagainya. Okay. Dan yang kelima adalah penyewaan secara komersial kepada pihak awam. Okey, hak yang kelima ni saya tak pasti sebab kalau dulu kita ada book rental di kedai-kedai buku kan. Mungkin ada lah sekarang ni. Mungkin ada lagi. Saya rasa ada lagi. So bila buku ni pemilik saya pengkarya, saya melesenkan buku saya ke buku rental ni. So setiap kali orang pinjam, saya dapat royalty lah. So tu hak mungkin lah ataupun dijual ke kan. Okey. Tapi kan ini menarik untuk kita sembangkan juga tuan, sebab bila pemilik premis yang menyewakan buku sebagai contoh, saya ambil katalah A sebagai premis yang menyewakan buku kan, mungkin dia membeli buku tersebut dari penerbit dan sebagainya dan dia menyewakan balik. Jadi macam mana dari segi, sebab tadi tuan ada sebut tentang royalty kan, kalau macam tu macam mana tuan? Sebab contohlah saya ada kedai buku, saya beli buku tu dan saya sewakan buku tu kepada orang lain. Macam mana tuan? Okey, dari sudut begitu okey, undang-undang di bawah Malaysia ni, once kita dah jual kita punya buku, kita bukan jual buku secara total tau. Macam saya buat buku, saja hanya jual hak jualan saja. Oh okey. So bila saya jual hak jualan, so pihak yang mendapatkan buku tersebut, dia ada hak untuk menyewakan buku saya kepada orang lain. Tetapi tertakluk kepada perjanjian kalau ada. So kalau tiada, Akta Hak Cipta terpakai bahawa bila dia dah jual hak jualan dia kepada orang lain, so Undang-Undang Hak Cipta tidak membenarkan pembayaran royalty diberi semula kepada pengkarya. Faham? Melainkan kalau ada perjanjian lah yang mengatasi perkara tersebut. Tapi pada ketika ini, buku-buku rental, kebanyakan pemunya hak cipta, dia tidak menjual, dia tidak menyewakan karya-karya, melainkan dia memasuki perjanjian dengan pemunya. Kebanyakannya lah. So dari situ dia akan membayar amount sum of royalty kepada pengkarya lah. Itu kalau dalam situasi lah kebanyakannya. Tetapi bergantung kepada amalan masing-masing lah kan. Jadi kalau dalam situasi ni tu kan, apa yang boleh kita buat? Katalah saya sebagai seorang penulis kan, saya pergi mungkin saya terjumpa di satu premis menyewakan buku, saya ternampak karya saya sendiri kan. Lepas tu bila saya tanya kepada penerbit misalnya, penerbit kata buku tu memang dia dah beli, kedai dia beli kan. So apa yang saya boleh buat? Sebab kalau ikutkan saya faham tadi daripada tuan saya soalan cerita tadi, royalty tak akan dapat pada saya kan, macam tu. Betul. Sebab tu yang paling penting kat sini adalah persatuan-persatuan buku ataupun book rental mereka ni ada association.
ataupun persatuan-persatuan mental. Mungkin kita boleh merujuk kepada persatuan-persatuan tersebut kalau ada lah, yang mana mungkin ada perjanjian, bukan pekarya, perjanjian dengan penerbit. Mungkin dibenarkan untuk menyewa sama ada boleh mengutip royalty daripada hasil sewaan ataupun tidak. Mungkin boleh semak dulu. So kalau tiada, di bawah akta cipta, once buku yang telah dijual kepada orang lain, kalau untuk tujuan dia nak sewa, dia nak dapatkan keuntungan ni, yang pihak baru ni lah, dia nak dapatkan keuntungan dengan cara sewaan. First sekali, apa-apa pun dia mesti kena rujuk kepada pengkarya ataupun penerbit dulu. Dia tidak boleh suka hati untuk jual, sewakan buku tersebut. Itu adalah menyalahi amalan. Ini maklumat baru yang saya sebab saya teringat waktu zaman college dan sebagainya dulu memang banyak tu saya jumpa ada 2-3 kedai yang menyewakan buku kan. Tapi saya tak tahu dari segi pemilikan hak cipta tadi. Tapi ada tadi yang poin yang nombor 4 yang tuan ada sentuh juga tadi, tentang katalah contohnya saya sebagai seorang penceramah lah katalah, saya mengendalikan bengkel penulisan misalnya, dan saya mungkin memilih beberapa petikan puisi ataupun cerpen penulis-penulis untuk dijadikan contoh dalam bengkel penulisan. Tetapi dalam masa sama, bengkel penulisan tu bukan diberikan secara percuma, maksudnya saya dibayar untuk mengendalikan bengkel tersebut. Dalam hal ini, pemilik puisi ataupun cerpen yang saya jadikan contoh tu macam mana tuan? Okey, yang ni dah kira tak boleh kata memahami hak cipta sebagai pekarya dah ni. Dia kena tajuk lain dah ni. Oh ya ke? Saya okey, tak apa. Minta maaf tuan, saya sambung. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Dia mudahnya macam ni lah okay. Saya mungkin takkan bagi jawapan secara direct lah di sini Okay, katakanlah saya ambil guru yang mengajar di sekolah. Okay. Mereka ataupun pensyarah yang mengajar di sekolah. Jadi mereka memasukkan karya-karya orang lain, muzik, filem, apa dia lagi, karya buku, sastra, quotation dan sebagainya untuk tujuan pembelajaran. Okay. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil illustration for teaching. Tapi syarat dia for non-profit purpose. Okay, jelas. Jadi bila for non-profit purpose, katakanlah dia mengajar, dia tidak collect apa-apa wang pembayaran secara registration tak masuk lah. Pembayaran student secara registration tak masuk lah. Sebab itu telah jadi adalah dibenarkan. Setakat mana di bawah akta cipta jelas dia kata any work. Dia tak kata sejauh mana. So maknanya saya nak guna boleh kata sebagai keseluruhan buku pun tak apa kot. Sebab dia kata any work. Sebab kita tiada kes undang-undang yang menyatakan seberapa banyak yang kita boleh pakai. Faham. Tapi untuk tujuan non-profit purpose lah tuan justified purpose. Tetapi kalau speaker yang menggunakan karya orang lain untuk, adakah pertama kita kena tengok untuk tujuan apa? Illustration for teaching for non-profit? Adakah ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah adakah bayaran masuk dikenakan? Dipanggil sebagai where admission fee is charged. Jika ada, bermakna kebenaran perlu diperoleh. Faham. Sebab apa? Dia jana keuntungan. Betul. Itu key dia. Key dia tadi jana keuntungan tuan betul? Dan dikenakan bayaran masuk. Ini bukan saya kata. Ini akta cipta yang kata. Dia dah guna akta di situ. Saya faham. Betul. Saya kata tajuk kita hari ni tak perlu memahami hak cipta dah. Dia kena apa yang kita boleh buat, dia kata kan. Betul.
Baiklah, saya kembalilah kepada topik kita iaitu memahami hak pengkarya. Kan? Bukan apa tu kan, kadang-kadang soalan-soalan ni dia muncul macam tu je kan, dan Yalah, saya tak harap apa, tapi bagus. Bila kita berkongsi macam ni, at least kita tahu. Satu lagi saya nak kongsi. boleh. Kalau di YouTube Okay. terma penggunaan YouTube adalah lesen dia adalah untuk view saja. Okay. Apa jadi kalau kita download? Okay. Download tu adalah tidak dibenarkan. Okay. So apa-apa media platform yang kita share, kita kena tengok terma dan syarat penggunaan dia. Kita tak boleh suka-suka upload and then ada user pihak ketiga dia download, dia jadi dah menyalahi lah hak cipta dekat situ. Sebab dia orang pun letak reservation juga. Betul. Baik. Okey tuan, mungkin kita boleh lanjutkan kepada soalan-soalan lain lah yang ada kat sini. Tapi nanti kalau ada anda semua yang sedang menonton ni, kalau ada soalan-soalan lanjutan, silakan kepada Tuan Syafiq, nanti mungkin boleh diajukan. Berkenaan dengan tempoh perlindungan pemilikan hak cipta. Sebab tadi kalau contohlah, kalau saya sebagai pengkarya, saya hantar kepada penerbit punya kontrak penerbitan katalah 3 tahun contohnya kan. Tapi kalau dalam hal ni tuan, tempoh perlindungan pemilikan karya hak cipta, mungkin tuan boleh kongsikan dengan audiens. Okey, dia bahasa secara mudahnya dia macam ni Kalau karya tersebut diterbitkan, karya yang diterbitkan, bagi karya yang diterbitkan, tempoh perlindungan dia adalah bermula daripada tarikh ianya diterbitkan. Okey. Saya bagi contoh. Katakanlah hari ini 11 November 2020. Betul. Okey. Buku dia diterbitkan hari ini. Okey. So perlindungan dia adalah bermula 50 tahun selepas daripada ianya diterbitkan. So sebagai pengkarya, dia akan dapat hak untuk monopoli karya dia. So bila orang lain guna, dia perlu minta kebenaran. Apa jadi bila dah tamat tempoh 50 tahun daripada diterbitkan? So dari situ, karya dia bila tamat dia 50 tahun daripada diterbitkan, karya dia orang boleh gunakan tanpa perlu minta kebenaran dia. Faham? Daripada tuan sebut ni tadi, baru faham tentang sebab ada istilahnya dipanggil sebagai, betulkan saya kalau salah tuan, public domain maksudnya. Ya betul lah, saya pun nak sebut yang tu, domain awam. Domain awam kan, yang mana sebab itu juga kalau kita lihat dalam industri perbukuan misalnya, mana-mana buku yang dah melepasi tempoh 50 tahun hak ciptanya tadi, jadi ada mana-mana penerbit ataupun individu yang menerbitkan kembali karya oleh penulis tersebut. Betul tak? Betul, itu cara kiraan yang pertama. Okey. Untuk yang kedua pula, macam mana kalau karya dia tidak diterbitkan? Maknanya karya dia tidak pernah ditayangkan kepada awam, orang tak tahu karya dia dah dibuat ataupun belum. Koleksi dia lah ni. Ya, koleksi dia lah. Sekali dia mati. Okey. Lepas tu anak dia jumpa balik tentunya. Betul. So dari situ, kita akan ambil, dia tempoh kiraan dia adalah kita akan ambil daripada tarikh pengkarya atau pencipta tersebut meninggal dunia. Okey, faham. Tarikh dia meninggal dunia tambah 50 tahun selepas kematian dia. Maknanya bila dia mati, sekali papa saya ada jumpa buku. Papa saya ada buat buku. So kita akan ambil daripada tarikh kematian dia. Kalau Malaysia dia panggil sidil kematian lah kan. Tambah 50 tahun selepas tarikh kematian dia. So baru karya tersebut akan jatuh di domain awam. Okey. Makna kata kalau selepas 50 tahun kematian tu pun contohnya dah jadi domain awam tadi, mana-mana penerbit ataupun individu boleh terbitkannya dalam versi mereka masing-masing lah tuan kan. Maksudnya kalau kata penerbit A nak buatlah, penerbit B nak buatlah tanpa ada pemilikan hak ciptanya. Itu tuan Betul. Sebab saya nak fahamkan itu juga, sebab saya ada je yang nampak kadang-kadang ada buku yang sama, judul yang sama, penulis yang sama, tapi dia terbit kalau ada 2-3 penerbit. Itu sebab kalau boleh saya nasihatkan kepada pengkarya, kalau boleh adakan akuan bersumpah
Jadi kita tahu bila tarikh karya itu dibuat ataupun diterbitkan. Itu paling penting. So kita dah selamatkan karya kita, tarikh kita dah ada. So kita tahulah bila orang dia boleh guna, bila tak boleh guna dan sebagainya. Okey, tapi tadi sepanjang kita berbual tadi juga tuan kan, ada banyak yang sebenarnya secara tak langsung kita ada lihat juga beberapa isu pelanggaran hak cipta kan. Contohnya macam tadi yang kita sebut menyewakan dan sebagainya kan. Mungkin tuan boleh jelaskan lebih lanjut sikit lah tentang definisi pelanggaran hak cipta itu sendiri. Bagaimana, apa yang membuatkan seseorang itu mungkin secara sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, telah pun melanggar sesebuah hak cipta tersebut. Okay, dia senang je. Hak cipta ni dia dalam kehidupan kita seharian. Okey. Bila kita nak tahu sama ada kita dah melanggar kita dah melanggar karya orang lain ataupun tidak, kita kena first kali kita kena baca terma. Paling mudahnya bila kita sebab hari-hari kita main Facebook, Instagram kan, tengok YouTube. Mustahil bagi orang-orang sekarang untuk tidak melihat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tapi kita tak pernah tengok terma dan syarat di setiap platform tersebut. Apakah copyright ataupun apakah terma pelanggaran yang kita buat. Macam saya explain tadi kalau kita YouTube, terma dan syarat YouTube hanya untuk view saja. Faham? Dia tidak boleh download. So bila dia download, dia dah melanggar. Itulah apa yang kita buat kadang-kadang. Ramai yang mendownload video YouTube kan dan sebagainya. Kan? Tapi kalau nak share tak ada masalah. Dia benarkan share. Tapi dia tidak boleh mendownload. Dia jadi macam put into custody. Jadi file kan? Kalau di Facebook kita mengambil karya ciplak, kita ambil link daripada website yang cetak rompak, kita pastekan di Facebook kita, keluar link dia, keluar link movie. Itu pun dah melanggar hak cipta. Ni hari-hari orang buat. Ataupun orang lain tulis penulisan di Facebook, kita mengambil dan kita tak kreditkan penulisan tu kepada pencipta tulisan tersebut. So bermakna kita dah melanggar hak cipta. Itu yang paling ringkas apa pelanggaran yang kita buat. Dari segi definisi, pelanggaran hak cipta berlaku apabila dia menggunakan karya orang lain tanpa kebenaran. Itu saja. Itu definisi yang paling mudah. Paling mudah. Dia menggunakan karya orang lain tanpa kebenaran. Dia guna dekat mana, tujuan apa, untuk apa, di mana, itu kita kena kaji lah. Bergantung kepada platform yang dia share. Jadi kalau saya nak jelaskan balik sekali lagi dengan apa yang Tuan Syafiq dah nyatakan tadi, untuk dikaitkan dengan soalan daripada audiens, contoh macam daripada Puan Nazira misalnya, bagaimana jika saya gunakan satu penggan atau satu kedua muka surat mengenai tulisan dalam buku seorang pengkarya lain di media sosial saya, dikatakan melanggar hak cipta, tetapi kalau dia bagi kredit, tak langgar hak cipta lah tuan. Betul. Yang penting dia kena bagi kredit tadi walaupun dia kongsi kredit. Tetapi kalau dia nak jana keuntungan daripada penulisan dia, kena bayar. Faham? Kalau tak jana keuntungan untuk tujuan non-profit saja, tiada masalah. Kembali kepada keyword dia tadilah, jana keuntungan tadi. Sebab kadang-kadang Facebook ni kalau tuan kita tengok, Facebook ni digunakan untuk kritik bahan, kritik karya, review, pelaporan berita, pendidikan dan sebagainya. Semua itu adalah dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta. Tetapi to what extent, kalau dia telah memprejudiskan karya lain dengan menjana pendapatan, sepatutnya pendapatan tu boleh didapat pengkarya yang boleh dapat, tetapi dia jana untuk diri sendiri. Maknanya dia telah memprejudis orang lain. Jadi dari situ adalah tidak adil bagi dia untuk menjana pendapatan. Dan kita nak recap juga sikit dengan apa yang tuan dah sebut tadi juga. Untuk soalan daripada Puan Asilah Nur ni, sebagai guru sekolah saya beri buku latihan atau buku cerita, kemudian photostate dan share di internet untuk tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tadi, saya nak buat keyword dia, maknanya tuan boleh tuan
Saya nak sahkan Okey. saja ni dulu. Okey. Soalan-soalan. Dia bukan sahkan. Sebenarnya Okey. saya sendiri pun tak boleh saya sendiri pun tak boleh nak sahkan tujuan dia baik. untuk pembelajaran. Jadi macam saya ni tak boleh nak sahkan kata ni. tujuan. Sebab pembelajaran ni dia is a state of mind. Kan? Okey. Saya boleh kata untuk tujuan belajar. Tetapi yang perlu membuktikan untuk tujuan belajar adalah mahkamah lah. So saya nak kata tujuan dia, saya tak boleh nak sahkan tujuan dia tujuan apa. Tetapi saya boleh kata di bawah Akta Hak Cipta untuk tujuan pembelajaran, illustration for teaching adalah dibenarkan. Saya reserve macam itulah. Okey, baik. Sama juga dengan soalan seterusnya daripada beliau juga yang memang tadilah pasal papa tadi tu kan. Betul lah tu. Maknanya kalau 50 tahun datuknya dah meninggal dunia baru jumpa buku terus jadi public domain. Betul tuan Ya betul. Okey, kita kembali kepada soalan. Saya nak sentuh sikit tentang buku yang diterbitkan oleh MyPo sendiri yang tuan dah kongsikan pada awal ni tadi kan. Sebelum saya ajukan pertanyaan lain, beberapa pertanyaan lain yang mungkin tuan boleh kongsi sikit lah dengan audiens kita pada hari ni berkenaan buku tersebut. Maksudnya adakah buku tersebut dijual untuk awam atau boleh diakses di mana-mana atau macam mana tuan? Okay, buku ni kita bagi free je. Oh, okey. So kalau nak minta kan, mana-mana organisasi nak minta, bolehlah pohon dekat kita akan bagi beberapa kopi lah untuk share. Buku ni nipis je kalau tuan tengok nipis saja. 46 secara ringkasnya buku ni dia menjelaskan terutamanya apa yang kita buat di media digital. Sebab tu nama dia intern ni dia refer kepada internet. Nutshell ni secara in nutshell kita panggil secara ringkas kan, nak kata secara bahasa mudah. Sebab buku ni kita target nak bagi mudah baca. So kalau tuan tengok dalam buku ni kita bagi komik. Apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat, apa yang patut buat kan. So memang mostly adalah komik. So senang. Sorry tuan, apa dia? Kita tak? Jadi maknanya kat sini kita buat dalam bentuk komik. So orang tahulah apa yang dia boleh buat daripada dia baca macam dia baca buku yang ni, saya pun pening kepala. Mana kata dia punya target audience dia memang kepada orang awam lah untuk semua orang boleh baca. Sekolah rendah, sekolah menengah, untuk dewasa. Jadi untuk dapatkan buku tu tadi sesiapa saja sebenarnya boleh mohon ke MyPo atau macam mana? Ya boleh. Datang sebab sekarang ni kita PKPB kan. So kita tak bagilah, tapi kita boleh post lah mana-mana organisasi lah. So kita target organisasi lah untuk dapatkan buku ni lah. Ataupun ni lah, so senang kita bagi sekali banyak lah. Sebab kalau organisasi dia lebih mudah untuk berikan kepada orang lain. Mungkin kalau pihak sekolah yang siapa yang menonton ni kan, mungkin ada yang pihak sekolah ke mana-mana organisasi boleh dapatkan. Jadi macam mana mereka nak hubungi siapa tuan? Okey, boleh hubungi saya terus. Boleh hubungi MyPo terus lah. Kita hantar email kepada kita lah. Senang je, copyright@myipo.gov.my. Saya salinkan kat sini copyright@myipo.gov.my. ipo.gov.my. Okey, jadi saya tinggalkan di ruang komen supaya nanti betul ke tuan? Betul. COPYRIGHT. Ya betul. Jadi anda semua yang sedang menonton secara langsung ni, jika mahukan buku ini, kalau ada permohonan boleh ajukan terus ke email yang saya telah nyatakan di ruang komen. Boleh dapatkanlah, boleh hubungi juga Tuan Syaufiq kalau mau dapatkan terus. Mungkin boleh kongsi lebih lanjut sikit tuan tentang buku di sini. Kenapa pada asasnya kita, yalah tadi kita dah cakap juga untuk memahamkan masyarakat kan tentang hak cipta dan sebagainya, tapi apa sebenarnya yang menginspirasikan ataupun apa sebenarnya yang membuatkan cetusan idea untuk menerbitkan buku ni sebenarnya? Okey. So kalau saya boleh kongsikan di sinilah. Kenapa kita buat buku ni? Kalau yang pertama kita sempena adalah KL baca lah.
Okay. Sebab kita nak keluarkan buku ni sebenarnya KL baca jugalah. Okay. So sebab Kuala Lumpur pun telah dinobatkan sebagai World Book Capital. So selain daripada tema dia adalah caring through reading, okay, di samping itu juga kita perlu inculcate bahawa pentingnya respect ataupun perlunya kita hormat karya orang lain untuk tidak melanggar hak cipta. Betul. Bukan sahaja membaca. Membaca adalah satu amalan yang bagus. Dan amalan yang paling bagus adalah kita hormat karya orang lain dengan tidak melanggar karya dia ataupun tidak berkongsi untuk jana keuntungan di mana-mana platform yang lain lah. Itu yang paling penting. So sempena tahun membaca lah, kalau saya boleh katakan, kita pun kat rumah sesuai dengan keadaan sekarang ni. Betul. Kita perlu ketahui apa yang kita boleh buat dan apa yang tidak boleh buat. Kalau membaca saja tiada masalah. Tapi apabila seseorang tu membaca, dia berminat untuk menjana keuntungan, mengkomersialkan karya orang lain, itu dia kena hati-hati. Baik. Sebab di dalam dunia digital sekarang ni macam-macam kita boleh buat. Nak jual ke kan, apa ke. Sebab itulah buku ni khas untuk yang digital. Apa yang seseorang tu dia boleh buat dalam digital lah. Baik. Bila tuan dah nyatakan buku ni boleh didapatkan secara percuma, jadi anda semua yang menonton ni, kalau nanti lepas ni jumpa ada orang jual buku ni, maknanya dia telah membakar IPO punya ni lah. Betul. Penting, sebab tu penting ni tadi kita sebut tadi kan, tuan MyPo berikan secara percuma. Jadi maknanya kalau anda jumpa di luar sana ada orang jual atau sewakan, itu dah memang menyalahi terus apa yang kita dah bincangkan pada awal ni tadi. Dan mungkin sebab kita pun tadi ada sebut juga tentang pelanggaran hak cipta dan sebagainya kan. Mungkin kalau tuan boleh kongsikan juga di hujung sesi ni sikit tentang apa selalunya hukuman yang disabitkan. Apakah jenis bentuk hukuman yang, sebab kadang-kadang kita cakap je okey yang kau buat ni langgar hak cipta, tapi bila kita tak bagi tahu apa yang mereka akan hadapi, hukuman yang akan diterima, itu akan membuatkan macam kita hanya di awang-awang je lah, aku buat ni salah, tapi kita tak nampak apa yang kita salah tu. Mungkin tu kongsilah hukuman yang akan saya ambil yang paling mudah lah. Hukuman dia banyak kalau saya baca di bawah akta hak cipta, hukuman dia ada 11 hukuman. Banyak. 11 kesalahan dan setiap 11 kesalahan ada hukuman dia tersendiri. Saya bagi paling ringkas Kalau dia photostate dan dia jual fotokopi dia kepada orang lain tanpa kebenaran pemilik denda, saya baca lah boleh tak? Boleh. Tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak lebih daripada RM20,000 bagi setiap salinan langgaran. Katakanlah dia photostate 10, dia jual 10 kopi. 10 kopi tu kita panggil salinan langgaran. So setiap salinan langgaran dia boleh dikenakan antara RM2,000 sehingga RM20,000. Katakanlah kita akan ambil maksimum RM20,000. So RM20,000 kali 10. Berapa ya? Saya matematik kurang sikit lah. RM200,000. RM200,000 dia kena bayar. Balik dia kena hukum lah, dia kena denda. Jumlah photostate tadi mungkin RM20 je sebenarnya. Mungkin. Tak berbaloi lah. Dan boleh dikenakan penjara bagi tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Faham? Itu satu je lah. Saya pun tak nak. Sama juga macam kalau dia menjual salinan langgaran atas talian dan sebagainya. So kita akan tengok berapa kopis yang dia jual atas talian ataupun berapa kopis yang dia share, subscribe. Yang tu saya tak pandai kira lah macam mana dia subscribe. Itu mahkamah yang akan tentukan. Kalau dia dah buat, kalau dia dah buat sekali, dah kena hukuman, dia buat lagi sekali.
Okey. Okey, apa jadi? So bagi kesalahan yang kedua, Okey. setiap salinan langgaran dia boleh dikenakan 4 hingga 4,000 sehingga RM40,000. Oh, double Ataupun daripada yang tadi. penjara, double lah. Penjara Ha. tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Wow. Itu kesalahan jenayah. Ini kesalahan Ah. yang sebenarnya ramai tak tahu, dan kalau Ramai yang kalau tak kata sebagai pengkarya misalnya, ni lepas dah tahu ni ikut siaran langsung ni, maknanya bolehlah lihat semula kan apa yang boleh, tindakan yang boleh diambil. Betul. Baik. Tuan, okey. Saya tak nak panjang sikit pasal hukuman ni. Nanti dia suasana dia jadi tegang lah kan. Jadi tegang. Suasana dia macam kat dalam bilik mahkamah lah nanti kan. Okey, tak apa. Kita sambung balik dengan sesi sikit lagi. Sebelum saya ada pertanyaan-pertanyaan akhir daripada ada beberapa audiens kita juga. Perbezaan antara piracy dengan plagiat. Sebab tadi tuan ada sebut awalnya tadi tentang plagiat juga kan. Mungkin boleh kongsi sikit lah. Piracy dengan plagiat, apa perbezaan yang ada antara dua ni, cetak rompak dan juga plagiat? Dia mudah je. Kalau cetak rompak, basically dia menggunakan karya orang lain tanpa kebenaran. Ringkas je. Ringkas. Dia guna tanpa kebenaran. Itu cetak rompak. Tapi kalau plagiat, dia guna karya orang lain, tapi dia kredit atas nama dia. Oh, faham? Dia tak kredit orang lain. Kredit atas nama dia tadi maksudnya orang yang menyalin karya tu kan? Bukan dia kredit atas nama pengarah tu kan? Ya, betul. Dia kredit atas nama dia sendiri. Sepatutnya dia perlu kreditkan orang lain. Macam bila dia buat thesis, kan? Dia ambil source dia daripada buku, dia masukkan dalam thesis dia, tetapi dia tidak cite nama orang tu. Itu dah plagiat lah. Dia maknanya bermakna seolah-olah karya itu dibuat oleh dia sendiri. Tapi kan dalam hal ni, sebab saya teringat tadi awal kita ada sentuh tentang akuan bersumpah tadi tu kan. Jadi katalah contoh si A ni dia ambil karya yang telah pun ditulis oleh B, tapi A yang pergi daftar akuan bersumpah ke MyPo mengatakan bahawa itu adalah karya dia. Maknanya pemilikan karya tu A yang buat, padahal sebenarnya A ambil karya B. Macam mana tuan? Kita nak mengesahkan. Itulah pentingnya. Di dalam akuan bersumpah yang dia buat, so secara asasnya akuan bersumpah yang dia buat tu, dia kena menyatakan sama ada karya dia asli ataupun tidak. Asli dekat sini adalah karya dia original. Original kat sini bermaksud dia tidak meniru mana-mana orang. Kalaulah dia telah menyatakan di bawah berkanun bahawa dia tidak meniru mana-mana orang, jika dibuktikan dia meniru di kemudian hari di mahkamah, bermakna dia telah melanggar akuan bersumpah dia. Faham? Dia boleh diambil tindakan di bawah akta akuan berkanun. Bermakna kat sini di bawah akta tersebut dia ada menyatakan kesalahan sebab dia memberi keterangan palsu. Baik. So jelas. Jelas itu kan. Tuan ada soalan mungkin soalan akhir lah kot antara yang ada kat sini. Adalah daripada Puan Husna Adnan. Assalamualaikum Tuan Syaufiq. Saya Husna dari Kajang. Bukan saya saya Hafiz. saya tengah baca komen dia je. Soalan saya, apabila mendaftar di MyIPO, pencipta akan dapat geran jika geran ini hilang atau basah atau rosak atau terbakar dan sebagainya. Apa prosedur bagi mendapatkannya semula? Terima kasih. Boleh dapatkan semula. Isi borang. Kita ada borang. Boleh dapatkan semula. Tiada masalah. Just mohon untuk isi borang untuk dapatkan semula lah. So tiada masalah. Boleh dapatkan semula. Tapi daftarlah dulu. Yang dapatkan jangan semula cerita tu basah dulu kan. Ini daftar tak basah dulu tuan. Tapi kan kena daftar dulu. Kalau nak replay ni, kalau nak dapatkan semula ni ada charge juga atau macam mana? Ada charge jugalah, ada charge. Faham. Baik. Okey tuan, mungkin di hujung sikit sesi pada sesi kita pada kali ni, sebagai orang kata
kesimpulan daripada apa yang kita sembangkan tentang memahami karya, memahami hak cipta sebagai pengkarya ni tuan kan. Apa sebenarnya yang paling boleh kita buat untuk seseorang pengkarya ni supaya mereka lebih sedar, lebih faham kan. Tadi yang kita dah sembang sepanjang 1 jam ni alhamdulillah mungkin sedikit membuka ruang lah pemahaman kepada mereka kan. Tapi apa lagi yang boleh kita buat di pihak MyPo sendiri misalnya untuk memberi kesedaran kepada pengkarya-pengkarya ni. Mungkin dalam hal ini bukan sahaja penulis buku, tapi pengkarya-pengkarya seni yang lain juga. Apa yang boleh kita buat untuk memberi kesedaran kepada mereka tuan? Okey, yang pertama dia, ni kebiasaan yang kita nasihat pihak awam lah. Apa yang mereka boleh buat. Kalau seseorang pengkarya, dia mempunyai banyak buku katakanlah dia ada 10 buku ataupun dia ada 20 buku, 30 buku dan sebagainya. Dia kena tahu buku dia tu dia ada milikan penuh terhadap buku dia ataupun sebahagian buku dia adalah milik penerbit. Okey, faham? Okey, dengan tahu. Untuk situasi yang pertama, kalau buku dia buat sendiri, dia lah terbitkan sendiri, dia yang olah sendiri, maknanya buku tu 100% milikan dia. Dia kena buat sebagai pengurusan karya dia lah. Dari pengurusan dia dekat sini adalah bukan kita nak uruskan susunan buku. Kita nak uruskan karya harta intelek dia. Kalau macam kita kat rumah, kita ada 10 kereta, 10 kita simpan grant dia kan. Kita ada 10 grant dia. Setiap tahun kita renew road tax dengan insurans. Sama juga macam karya harta intelek. Kalau dia ada 10 buku, first kali kita galakkan mereka ni adalah untuk buat akaun bersumpah dan daftarkan di MyPo untuk kesemua buku. Itu yang pertama. Dan apabila telah ada grant tersebut, kita cadangkan adalah dia buat macam jadual lah. Okay, nombor 1 buku apa, nombor 2 buku apa, nama karya, tajuk karya, nama pencipta, nama punya, bila tarikh diterbitkan. Buat macam simple checklist lah kan. Adakah telah didaftarkan di MyPo ataupun tidak. Sebab itu tugas MyPo lah. Kita nak nasihatkan bahawa setiap pengkarya ni dia perlu ketahui hak mengurus karya dia. Kalau rumah, kita tengok rumah bersepah pun kita dah pening kepala kan. Apatah lagi karya harta intelek kita. Kejap dekat sini soft copy dia, raw copy dia dekat sini. Buat folder dan sebagainya lah kan. Betul. Kalau dulu pakai typewriter kan, pakai kertas, susun kertas. Dan ni semua dalam digital. Elakkan untuk berkongsi karya yang kita tak nak kongsi di laman sosial. Okay. Kalau nak kongsi, jangan semua. Kongsi sebahagian saja. Faham? Even kalau orang jual buku, dia kongsi abstrak saja. Dia tak letak semua. Itu yang kita boleh cadangkan lah. Yang seterusnya yang kalau boleh kita nasihat lah kepada pihak pengkarya adalah kalau boleh kalau nak mengkomersialkan karya, kenal pasti apa yang boleh dimasukkan di dalam karya dan apa yang tidak boleh dimasukkan. Ada macam Google Images kan, kita nak masuk di dalam buku, kita kena pastikan sama ada image tersebut adalah bebas daripada hak cipta ataupun dibenarkan untuk tujuan dimasukkan dalam buku jana keuntungan. Jangan main ambil je. Kita banyak kes yang orang menuntut semula lah. Dia mengambil karya-karya orang lain, main masuk je dalam buku tanpa first kali kredit. Itu paling penting. Yang keduanya diambil tanpa kebenaran. So dia dah jadi dua kesalahan lah kat situ. Dah lah plagiat, dah buat cetak rompak pula. Jadi buku tu tidak bernilai kan. Sebagai pekarya, kita nak pastikan buku tu adalah bernilai dan bebas daripada hak cetak rompak. Itu yang kita boleh nasihat. Mahal pesanan yang last tu sebenarnya. Sebagai pekarya kita tak nak buku kita bernilai dan kita nak kena bebas daripada hak cipta. Bebas daripada cetak rompak tadi kan. Mungkin saya bukan jenis book lover lah, tapi saya baca buku lah. Sebenarnya PKPV ni jugalah. Tapi saya tahu nilai mencipta karya tu susah. Nak membuat buku tu susah.
Bila kita kata susah, mesti kesusahan tu kita kena rawat dengan kita melindung karya kita lah. Betul. Wow. Itu kesimpulan saya anggap itu sebagai satu kesimpulan teruslah untuk sesi kita pada hari ini kan, dan diharapkan supaya kongsian ni Tuan Syafiq memahami hak cipta sebagai pengkarya ni sebersedikitnya, walaupun tadi ada saya bercapah juga dengan beberapa di luar konteks perbincangan, tetapi harapnya dia dapat memberi satu ruang pemahaman kepada kita semua supaya dia dapat memberi manfaat juga akan digunakan oleh pengkarya sama ada penulis dan juga pengkarya seni yang lain. Dan saya difahamkan insyaAllah akan ada satu lagi sesi bersama-sama dengan Mak IPO nanti, mungkin dengan Puan Rashidah, Tuan Syafiq. Mungkin dengan Puan Rashidah lah. Okay, ada satu sesi lagi nanti dengan Puan Rashidah berkenaan dengan topiknya mungkin berkenaan sama juga, lebih kurang dengan memahami hak cipta sebagai pengkarya, tetapi di dalam sesi yang lain, bukan pada hari ini. Cuma saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah pada Tuan Syafiq kerana sudi bersama dengan kita memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan hak cipta. Sekali lagi saya dah pinkan di ruang komen tentang bagaimana nak mendapatkan buku tersebut. Tuan mungkin boleh secara last mungkin boleh tunjuk sekali lagi kalau nak dapatkan buku ini yang diterbitkan oleh Maipo. Saya ada pinkan di ruang komen, boleh lihat emailnya. Tuan-tuan dan puan boleh hubungi pihak Maipo untuk dapatkan buku tersebut dan mendapat penjelasan lebih lanjut lah tentang hak cipta dan sebagainya. Dan terima kasih Tuan Syafiq sebab dah bersama-sama dengan kita pada hari ini berkongsi tentang hak cipta. Semoga ia memberi ruang kesedaran kepada semua lah. Sama-sama. Dan terima kasih kepada anda semua juga yang menonton siaran langsung ni. Semoga nanti kita bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat menjaga diri dalam tempoh sekarang ni PKPB dan sebagainya. Selamat menjaga diri masing-masing. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Selamat pagi, selamat tengah hari. Bye-bye.